Okey, kita tak nak plastik ke, alright. Rasanya macam semua orang dah kenal saya ke? Nak kena nak perlu nak kenalkan latar belakang saya lagi ke tak perlu ni? Kadang Mungkin untuk boleh kenalkan sikit-sikit lah sebab semua sini dah kenal ni. kan duk cerita benda yang sama nanti muak pula Ya, jemu betul. pula kan. Jadi kalau ada yang baru kita kenalkan. Kalau rasa yang dah Ya. lama, dah biasa dengan saya, rasa tak perlulah kot. Eh, Ada Untuk tak? siapa-siapa yang baru tu marilah berkenalan. Kita Ada kat tak? sesi ni kita santai-santai, kita boleh Ya, kita boleh santai je, jangan stres-stres. ya, Jangan jangan stres-stres. stres. Yang penting jangan tidur. Ya, janji ilmu tu dapat boleh dapat dan boleh apply. Yes. Okey, Okay. belum kenal Puan Azura, belum kenal saya. Ya Allah. Salam kenal. Hai Rasa Puan macam Azura. kita artis dah. Ingat orang kenal kita semua agaknya. Allahu Akbar. Okey. Okey, saya kenalkan diri Okey, saya saya baru ngada saya baru. Alright, saya kenalkan diri. Okey, saya Ila Abdullah. Okey, menetap berasal daripada Kelantan. Berasal daripada Kelantan, sekarang menetap di Johor Bahru. Sudah berkahwin, anak 3 orang dan saya adalah suri rumah sepenuh masa. Which is sekarang ni saya full time dengan quantum metal lah. Alright, so bagaimana saya terjebak dengan quantum metal ni? Okay. Kalau nak cerita terjebak orang Kelantan, ya orang Kelantan. Orang Kelantan dia kalau jumpa emas ni dia memang tak tolak. Lagi-lagi emas yang boleh cepat untung kan. Boleh lebih cepat untung. Dia memang tak tolak lah. Dia memang nampak je dia terus grab. Orang kata macam macam ikan jumpa umpan, terus ngap terus, macam tu. Okay, so macam mana saya terjebak. Okay, okay, lagi sekali lah cerita saya adalah saya ni terkesan dengan pandemik. Okay, terkesan dengan pandemik di mana saya kehilangan punca utama keuangan. Okay, sebab saya sebelum ni saya berniaga. Saya berniaga, saya ada restoran. 13 tahun lebih kurang saya usahakan saya punya restoran. So PKP yang ketiga tu telah memberi satu tamparan yang kuat lah untuk saya dan juga suami lah, sebab saya usahakan sama-sama dengan suami. So quantum metal ni hadir tepat pada waktunya. Allah tarik rezeki yang tu, Allah bagi rezeki yang ni, alhamdulillah. Saya diperkenalkan oleh referral saya, iaitu Ustazah Nur Akidah Mawardi yang merupakan penceramah bebas yang selalu keluar dekat TV lah. So dia yang perkenalkan saya. Pada masa tu, masa dia cerita kat saya tu, dia kata Kak ni ada tahap apalah, dia cakap macam tu. Tahap apalah boleh beli emas RM10. So saya masa tu tak nampak lah, tak nampak pun yang quantum metal ni boleh bagi something dekat saya sebenarnya. Sebab bila dia cakap RM10 tu, saya pun macam RM10 apa benda RM10 kan. Jadi macam tak ni sangat lah. Tapi bila saya start join, Allah bukakan pintu hati saya join kelas Zoom yang dikendalikan oleh Tuan Haji Saha, Golden Circle, founder Golden Circle. Okey, dia yang bagi penerangan sendirilah. Tapi sebelum tu dia dah kenalkan diri semualah, dia merupakan pengerusi di PIM apa semua tu kan. Jadi saya nampak saya pandang dia tu dia adalah somebody. Okey, dia bukan orang biasa-biasalah, dia somebody. Jadi bila dibagi penerangan tentang quantum metal tu, saya terus rasa macam terus orang kata terus nak cakap wownya quantum metal ni, macam tu nak cakapnya. Wow, tapi kenapa saya tak pernah dengar dan saya tak pernah tahu pun, sedangkan masa tu tahun lepas bulan Ramadan tahun lepas. Saya join tu lepas raya kalau tak silap saya dulu macam tu. Jadi macam kenapa saya tak pernah tahu dan saya tak pernah dengar pun pasal quantum metal ni. Jadi saya rasa macam ya Allah, ruginya, terlambat ke? Rasa macam terlambat ke? Tapi memandangkan masa tu memang saya dah tak ada pendapatan. Saya dah tak ada
dah tak ada income. Masa tu saya dah tak ada income. Jadi saya kata um, sebab dia kata quantum mentor ni bukan MLM. Sebab sebelum ni saya pernah lah juga join yang MLM tu kan. Tapi semuanya separuh jalan lah. Separuh jalan orang kata tak kena dengan jiwa lah. Sebab saya ni sebenarnya nak kata introvert pun ya juga. Okey, jadi saya tak reti nak pujuk rayu orang. Saya buat orang kata buat bisnes MLM tu dia sampai satu tahap dah tak boleh pergi. Orang kata dah tak boleh dah. Nak korek kat mana lagi dah tak boleh dah kan. Dengan barang yang bertimbun-timbun kat rumah. Okey, dengan orang kata dapat income pun tak boleh nak enjoy dengan income tu sebab kita nak kena beli stok lain kan, nak kena maintain. Jadi benda tu buatkan saya buat separuh jalan je lah sebab dah tak boleh dah. So dah tak boleh nak rolling dah orang kata macam tu kan. Barang tak terjual. Tapi income pun orang kata stuck lah. Saya punya barang-barang tu adalah saya punya income sebenarnya. Jadi dia macam beku kat situ. Okey. Jadi bila saya nampak quantum mentor ni macam ni, jadi saya bermula lah. Saya bermula dengan 3 unit JE kali 5 saya bermula dengan 3 unit JE kali 5 dan bila dapat je peluang macam ni, dia jadi terus excited tau. Dia excited terus nak berkongsi dengan orang padahal ilmu tak ada lagi ni. Ilmu tak ada lagi ni. Baru je dengar sekali dua kali Zoom kan. Tapi saya duk keep bacalah apa yang Dr. Wirda share dekat grup. Setiap kali saya join ada berapa grup tu? Ada grup 3, grup 4 macam tu lah lebih kurang kan. So kadang-kadang dia post benda yang sama je dekat dalam grup tu kan. Tapi saya akan buka setiap grup tu, saya akan baca berkali-kali. So mungkin hati pun agak terang kan. Jadi Allah bagi kefahaman yang cepatlah pada saya. Dan masa saya share tu sebenarnya, macam-macam pertanyaan lah. Macam-macam pertanyaan yang which is kita pun baru lagi orang kata, baru je dapat tu nak sharing dengan orang sebab tak sabar nak cari income satu hal, lepas tu macam bestnya peluang ni satu hal. Jadi bila kita sharing biasalah ada yang menolak, ada juga yang memang tengah menunggu-nunggu, cakap apa ni best ni terus. Dan ada saya punya klien, saya punya orang bawah saya lah, dia naik dealer dulu daripada saya. Macam tu. Macam asal pula kau pergi dulu kan. Tapi tak apalah sebab benda ni bisnes ni bukan bisnes MLM So walaupun dia naik dealer dulu, so dia tak jadi masalah pun pada saya sebenarnya, which is saya pun sebenarnya lagi orang kata lagi bangga dan lagi orang kata lagi bahagia lah kan tengok sahabat-sahabat kita, dia jalan dulu, tak apa, go ahead kan, go ahead. Tapi dalam masa yang sama saya pun berusahalah keep sharing kan. Jadi sebulan lebih kurang saya bergelar dealer sebab ada klien saya tu yang beli banyak unit sebenarnya. Dia memang dia kerja bank, dia kerja bank, jadi dia macam orang bank faham lah kan. Kalau dia nampak ni dia memang terus orang kata terus pecut, terus memang dia tak lepaskan peluang. Jadi dia pun buat simpanan dekat JAE yang membolehkan saya cepat untuk ke dealer. Macam tu. Alhamdulillah rezeki. Sebulan saya bergelar dealer dan berapa 8 bulan 5. Saya bulan 5 saya bergelar dealer, 6 hari bulan 5 saya bergelar dealer. Lepas tu bulan 1 tahun ni saya bergelar dealer developer. Ambil masa bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 bulan lah lebih kurang. 8 bulan saya bergelar dealer developer, which is yang saya tak jangka pun. Saya tak jangka dan saya tak sangka benda ni tak sangka. Lepas tu dengan income-nya pun ya Allah, Masya Allah kan. Masa duduk kat dealer tu rasa macam dah macam ini bestnya sebab saya tak perlu restock barang. Saya tak perlu restock barang.
income saya dapat bersih, tak perlu buat maintenance apa semua tak perlu. Jadi macam something yang memang syok sangat, yang best sangat. Jadi bila kedidi tu, dia lagi rasa macam wow. Ya Allah, cakap ada benda macam ni. Ada kerja macam ni yang orang kata santai-santai je. You golek-golek kat atas katil pun boleh dapat duit. Tidur pun boleh dapat duit. Macam tu. Jadi sangat-sangat best lah. Okey, saya rasa itu sahaja. Itu sahaja pengenalan tentang diri saya. Okey, saya akan selitkan sikit-sikit lagi lah kalau saya teringat nanti dengan saya punya masuk dalam presentation saya malam ni. Alright. So, kejap saya nak tengok ni. Okey. Alright. So, saya start dengan saya punya sharing. Saya share saya punya slide. Okey, nampak tak saya punya slide? Nampak. Nampak Nampak. Alright. Okay. So jom kita bermula. Ladder to Success. Tajuk malam ni, topik malam ni adalah Ladder to Success. Alright. Okay. Kalau ada yang kata macam Allah dah terlambat ke apa kan, ataupun yang pernah kecundang dengan bisnes-bisnes sebelum ni sama juga macam saya okey, sebenarnya peluang tu sentiasa ada peluang tu sentiasa ada, kita nak grab dengan tak nak sahaja. Okey, so untuk tajuk malam ni, okey, jom kita start ni kita nak start again lah. Kalau kata sebelum ni dah pernah dengan bisnes tapi tak menjadi ke, ataupun nak tambah lagi ke. Okay, so kita start. Alright. So, topik malam ni untuk siapa sebenarnya? Alright. Topik malam ni adalah khas untuk yang mereka nak cari side income. Sebabnya, kenapa saya cakap macam ni? Kalau orang yang nak, dia akan teruja. Orang yang nak, dia akan teruja. Tapi kalau orang yang just so-so sahaja, dia akan nampak benda ni just sebagai apa orang kata di angin lalu lebih kurang macam itulah. Dia akan nampak dia tak akan teruja. Tapi kalau orang yang betul nak, sebab saya lah macam saya memang betul nak, jadi sekali dia saya join, saya terus rasa macam teruja, macam wow kan. Tapi kalau kata macam kita ni, sebenarnya kita ada kelas bukan malam ni sahaja, daripada hari Isnin, cuma hari Isnin hari tu kita anjak ke hari Khamis kan. So hari Isnin kita ada kelas, hari Selasa kita ada kelas, hari Rabu kita ada kelas, hari Khamis pun kita ada kelas. So 4 kali seminggu. Okay. So untuk malam ni memang khas untuk yang nak mencari side income. Okay, jom kita start So saya harap yang ada malam ni, especially untuk orang-orang yang barulah orang-orang yang baru, semoga terujalah dengan sistem dan juga program yang Quantum Mentor sediakan ni. Alright. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, laluan kerjaya sebagai konsultan. Alright, so ada 4 tangga yang perlu kita capai dalam Quantum Mentor ni untuk kita berada di satu tahap yang orang kata kita ada money freedom, time freedom, apa lagi freedom, macam-macam freedom lah. Sebab orang kata kalau kita ada duit kan, bahagia pun datang. Macam-macam lah, kawan-kawan pun datang kan. So ini kat tangga ni adalah tangga orang kata yang diidam-idamkan oleh semua konsultan yang ada dalam Quantum Mentor. Okay, so kita bermula dengan introducer. Okay, tangga kedua adalah sebagai dealer. Bila berada di dealer ni, kita start bergelar sebagai konsultan lah. Okay, lepas tu dealer developer macam saya sekarang. Merchant, selangkah lagi lah untuk saya ke merchant. Merchant ni tangga Dr. Wirda sekarang lah, kita punya founder TGC. Alright. So, macam mana nak capai semua ni? Okay. Syarat wajib lah. Okay, sebelum tu kita kena tahulah. So, kalau kita memang berniat untuk jadi seorang konsultan, okay, syarat-syarat wajib kita sebagai seorang konsultan ni, kita kena tahu
tahu latar belakang syarikat. Okey, company apa yang kita join ni. Kena tahulah, kena ambil tahulah. Selalunya info-info yang untuk latar belakang syarikat ni kita ajar on hari Isnin. Isnin malam, so kita akan ajar tentang latar belakang syarikat. Pastikan anda masuk kelas untuk hari Isnin. Okey. Yang kedua, mahirkan diri berkenaan dengan produk. GSA, GCA dan juga GAE pun kita adakan hari Isnin. Okey. Dan untuk yang ketiga, kita kena mahirkan diri berkenaan dengan sistem dan juga platform. Okey, which is ianya sangat-sangatlah kita punya sistem dan platform kita tu sangat-sangatlah friendly. Friendly. Lebih kurang sama je dengan online banking. Tak jauh beza lah. Cuma bezanya sistem kita ni dalam bentuk gram. Okay. Kalau bank dalam bentuk duit fiat lah. Alright. So yang keempat, kena mahirkan diri berkenaan dengan reseller program. Reseller program ni yang malam ni lah. Yang ladder to success ni dikenali juga sebagai reseller program lah. Kita akan belajar semua sekali. Okay. So, okey, kelebihan. Kelebihan sebagai konsultan, okey? Okey, apa yang kita dapat sebagai seorang konsultan di Quantum Metal adalah kita dapat commission lah. Orang semua buat ni semua nakkan hasil, semua nakkan, orang kata nakkan pulangan, dan pulangannya adalah commission lah, gaji. Ibarat kita macam bekerja lah. So kita dapat gaji setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan 2 minggu sekali ke. Kita dapat setiap hari lah kita punya commission. Okay. Dan commissionnya adalah adalah dalam bentuk US dollar. Okay. US dollar. Bukan RM. So kita rasa macam hilir sikit. Orang Kelantan kata hilir lah. Hilir kan. Kerja-kerja dapat gaji dalam US dollar. Kerja kat Malaysia je. Tapi dapat gaji dalam US dollar. Hilir mu. Gitu. Okay. So yang ketiga. Satunya, konsultan ni, dia setiap ranking yang kita pegang sekarang tu, contohlah umur tak panjang. Dia ranking kita boleh diwarisi oleh kita punya pewaris. Okay. Masa kita register account tu, kita kena letak pewaris kan. Detail pewaris. So, kalau kata umur tak panjang, minta umur panjang lah kan. Nak rasa ni, nak jadi merchant, nak jadi jutawan kan. Minta umur panjang. Tapi, kalau andai kata umur tak panjang, so ranking kita tu boleh diwarisi. Contoh kalau macam saya sekarang lah. Saya berada di dealer developer. Okay. Dan suami saya adalah saya punya pewaris dan dia berada di tangga dealer. Okay, suami saya masih dealer. Alright. Andai kata saya pergi dululah contohnya kan. So saya punya ranking tu boleh ditransferkan kepada suami saya. Tu bestnya. Tak ada, mungkin adalah some business yang buat macam ini. Tapi kalau macam kita kata business konvensional tu, saya punya dah hilang lah, tak apalah. Okay, yang business konvensional tu, contohlah kalau kita makan gaji kita sebagai seorang manager. Seorang manager ke CEO ke, kalau kita tak panjang umur, manager tu tak bolehlah kita wariskan kepada anak ataupun isteri ataupun suami kita lah. Tak boleh. Tapi di Quantum Metal ni boleh. Okay. Kalau kata berada di tangga merchant, so merchant lah. Tak perlulah dia nak usaha daripada bawah balik semula. Tak perlu. Alright. So boleh diwarisi. Okay. Seterusnya. Commission. Okay. Commission pembelian sendiri. Okay. Bukan kata kita buat bisnes ni, kita buat sharing ni semua, bukan kata orang yang bawah kita sahaja buat simpanan ataupun buat pembelian, kita dapat commission ataupun dapat gaji. Bukan. Even simpanan kita sendiri pun kita boleh dapat commission. Inilah yang bestnya. Contoh kalau kita pergi beli, kalau saya suka cakap kalau dekat Quantum Metal ni, saya suka cakap simpanan sebenarnya. Saya tak suka cakap beli. Saya suka cakap simpanan. Contoh kalau macam kita pergi beli emas kat tempat lain, kat kedai lain, adakah kita dapat commission? Tak ada kan? Tak ada dapat commission. Tapi kalau dekat sini, dekat Quantum Metal ni, kita
dapat commission walaupun atas pembelian sendiri ataupun simpanan kita sendiri. Tu yang bestnya. That's why lah kita kena capai ranking yang atas tu daripada dealer developer dan merchant tu. Sebabnya kenapa? Sebab commissionnya, percentage commissionnya adalah berbeza. Makin tinggi kita punya ranking, makin tinggi kita punya percentage kita punya commission. Alright. Okay, so seterusnya commissionnya adalah tanpa had. Maksudnya tanpa had ni macam ni. Dia tak ada limit kan. Contoh kalau kata engkau berada dekat anda berada dekat tangga dealer, anda cuma boleh dapat orang kata commission up to 10,000 sahaja. Tidak. Tidak. Dia unlimited. Kalau kata lagi banyak orang yang buat belian ataupun simpanan, orang yang bawah-bawah kita lah dapat banyak, ada buat banyak simpanan, okey, banyaklah kita punya gaji ataupun kita punya commission. Ada yang dekat tangga dealer pun ada yang sampai ratus ribu. Maksudnya dapat 100,000 lebih kurang macam tu kan. Jadi ada. So maksudnya tidaklah unlimited lah tanpa had. Okey. So rasa tak ada kot kat tempat lain macam ni kan. Sebab dia macam kalau tempat lain, kalau kita nak compare lah dengan bisnes-bisnes yang lain tu, dia macam ada tahap-tahap dia yang dia memang dah tak boleh capai dah. Memang orang kata sampai tahap tu je. Dah tak boleh pergi dah. Nak kena naik level lain baru you boleh capai lagi yang lain. Tak. Tapi kalau dekat Quantum Meter ni tak macam tu lah. Even Didi pun mungkin boleh je dapat income sampai ratus ribu macam tu. Alright. So unlimited lah. Alright. So seterusnya ada slip gaji. Dan slip gaji kita laku dekat bank. Especially bank-bank yang memang Quantum Metal supply gold tu. Contohnya Muamalat, Affinbank tu kan. Kalau kita bawa slip je, slip kita sebagai konsultan tu 6 bulan lebih kurang macam tu, senang je nak approve loan. You nak buat loan apa? Loan kereta ke, loan rumah ke, senang sahaja. Ada yang dah buat Alright. So next, bagaimana nak jadi introducer? So anda buat je register jadi je member dengan Quantum Metal, automatik kita bergelar sebagai investor. Okay, investor. You letak RM10, letak RM100 dekat GSA kan. Mula buat simpanan, kita sebagai investor. Okay. Macam mana nak jadi introducer ni? Kenapa nak jadi introducer? Sebab bermula dengan introducer, barulah kita boleh dapat commission untuk pembelian ataupun simpanan akaun kita sendiri ataupun akaun sahabat-sahabat kita yang kat bawah kita lah. Kena bermula dengan introducer. Barulah layak dapat commission. So nak layak jadi introducer ni senang sahaja. Buat simpanan peribadi, satu unit GAE 10 kali. Lebih kurang harga sekarang lebih kurang RM1,550 plus minus lah. Atau 3 unit GAE 5 kali. Okey, lebih kurang 330, 340 lebih kurang macam tu lah. Rasanya hari ni macam turun sikit exchange rate kan, US dollar kan 4 point berapa je. Sebelum ni 4.7, rasa sekarang dalam 4.6 kot macam tu. Okey, so yang 3 unit ni katakanlah tak ada modal lah. So tak payahlah you nak tunggu sampai dapat satu unit JAE kali 10 ni baru nak bermula. Boleh je bermula dengan JAE 5 ni. Macam saya bermula dengan JAE 5. Allah, tak boleh nak beli JAE 5 3 unit pun tak mampu nak beli. Beli satu. Ada lagi beli lagi satu. Ada lagi beli lagi satu. So 3. Jadi janganlah tunggu sampai you nak cukup yang ni baru nak bermula. Tapi seeloknya bermulalah dengan yang ni. Sebab you akan nampak sendiri perjalanan macam mana keuntungan kita boleh dapat untuk produk GAE 10 kali ni. Sebab yang ini 10 kali ganda, yang ini 5 kali ganda. So 10 ni lagi cepat lah. Lagi cepat dapat keuntungan daripada 5 kali ganda ni. Sebab dia punya spread pun berbeza. Okay. So bermulalah, kalau dah tak ada sangat satu unit JAE kali 10, bermulalah dengan JAE 5 kali. Okey.
Alright, so mari kita tengok perbezaan commission antara introducer dan juga dealer. Okay, nampak tak kat sini? Introducer, dealer, kalau GAE 10 kali ni, kalau dekat introducer baru dapat 2%. Tapi kalau dekat dealer dah dapat 7%. 2 dengan 7 jauh beza lah. Jauh beza. Sama juga dengan GAE 5 kali ni, 1.5% dengan 5%. Jauh perbezaan dia. So kenapa nak kena stay lama dekat introducer? Go. Berkejarlah ke dealer. Okay. So untuk GSA 0.5, yang ni GSA 2%. Okay. Kalau senang je kita nak tengok perbezaan dia. Okay, katakanlah kita buat simpanan, kita berada dekat introducer. Okay. Kita buat simpanan untuk GAE kali 10 ni. Okay, kalau kata GAE kali 10 ni 2%, kita dapat berapa? Siapa boleh jawab? Boleh tulis kat chat ataupun Jawab. Jom jawab semua. jawab. Jangan tidur kelas saya tolong jangan. Ramai yang tahu ni tapi dia orang dia orang malas nak menaik. Dia Tidur tengah lipat baju. Kalau tidur saya pun tak tidur. Saya tak nak cakap seorang-seorang. Apa soalannya? Tak nak cakap. Tak tahu soalan. Tidurlah tu. Tak fokus ni. Aduh, penatlah saya kat seorang-seorang ni. Soalan dia berapa ni introducer. Kalau kita di tangga introducer, berapa persen? Berapa ringgit kita dapat ni? Kalau 2% commission yang kita dapat untuk GAE 10 kali. Yang dah pandai tak payah jawab. Yang baru-baru ni, saya tak nak tanya yang baru ni. Ada berapa orang malam ni? Berapa? Jom kira. GAE 10 1 2% daripada GAE 10 tu. Berapa? 2%. Berapa RM-nya? Ada yang jawab dalam ringgit. Boleh. Jawab. USD 4. Mana dapat USD 4 ni? 31 salah. Apa ni 31 apa? Yang ni RM31. RM31. Macam mana dapat RM31? Saya tak tidur buat. Kelas saya jangan tidur. Sama cik lah. Macam mana dapat tu? USD 5. Jangan tidur, tak lain diri. 31, dapat 31 ni daripada mana? Macam mana dapat RM31? Itulah gunanya masuk kelas ni. Bukan masuk kelas tengok je. Ada yang beri formula. Ada Didi jawab. Didi jawab sampai. Ya, jawab. Yang dapat 31 ni, kira macam mana dapat 31 ni? Ramai jawab RM21. Ramai jawab dalam ringgit lah. 23 ni okey lah. 22 ni okey lah. Betul. Saya nak tanya yang jangan jawab 31 ni. Macam mana dapat 31? Boleh huraikan formula dia macam mana? Macam mana boleh dapat 31 ringgit? Macam mana dapat 31 tu? 2%. Siapa yang jawab 31 tu? Sama. Jangan salah pula lepas ni pergi kira nak ajar apa downline kat bawah pula kira macam ni dapat 31. Dah member tu beli tak dapat pula RM31. RM1,550 bahagi dengan 2%. Tambah 2%. Tambah 2%. Salah. 1550. Tadi kalau tengok saya punya yang 1550 tu itu rafi anggaran harga. Sebab tu kena masuk kelas. Ni masuk kelas tak hari Isnin? Hari Isnin itu tak ada sebelum ni masuk tak?
Tahu tak untuk JE kali 10 ni berapa dia punya harga untuk JE kali 10 ni satu unit? Kena tahu. Apa ni? Surida. Okey, Surida. Dia tersalah convert dollar tu. Ya ke tersalah convert dollar? Okey, kita betulkan yang mana kira daripada harga total belian tu 1,500 contohlah. Kalau campur dengan kita punya management fee, dia akan jadi 1,550 lebih kurang macam tu lah. Okey. Tapi kita tak boleh kira 2% tu daripada 1,500 ni. Kita kena kira 2% tu daripada harga GAE. Harga GAE ni macam yang ni Cik Azhar Muhammad ni cakap kan, $250 kalikan dengan 2%. So kita akan dapat $5. So $5 tu kita kali dengan exchange rate semasa lah. So barulah kita akan dapat 2% berapa. So kalau untuk dealer, okey, untuk dealer kita kalikan dengan 7%. So 7% kita dapat berapa? Ya betul, Puan Rohana, tepat sekali. 17.5. Ya betul, Cik Hani. Okey, 17.5 kita darabkan 17.5. Okey, 17.5 baru kali dengan exchange rate kita lah. Berapa exchange rate pula kita sekarang ni? Pagi tadi saya dah bagi price dah. Berapa hari ni punya? Tak bagi Najmi bagi harga. 4.7 berapa? Nanti kalilah sendiri. Kenapa ada yang dapat 17.5, ada yang dapat 17.7 ni? Itu pakai kalkulator lain tu. 4.72. Okey. Dan bolehlah kali dengan 4.72 dapatlah nilai anda punya komisen. Begitulah. Okey. So take note untuk orang barulah. Orang yang lama tu kita tak risau dah. Dia memang dah mahir, dah pandai orang baru. So jangan kita kalikan dengan pembayaran total pembayaran tu. Tapi kita darabkan dengan harga seunit GAE kali 10. Okey. Sebab kita punya commission tu tak dikira atas profit rate tu. Management fee lah kalau kita panggil sebelum ni management fee. Tak dikira di atas profit rate. Dia hanya kira untuk harga per unit sahaja. Okay. Alright. Sama juga pengiraan untuk GAE 5 kali dengan GSA lah. Follow je lah dia punya percentage ni. 1.5% yang ini. Okay. Kalau kata meeting is being recorded. Cik Azhar Muhammad tolong. Okey. Kalaulah kata macam saya tak nak dah cari-cari orang. Saya tak nak pun buat networking ni. Tak nak pun buat networking ni. Anda wajib juga naik ke dealer lah. Sebab bila anda buat quantum meter ni kan, biasanya dia akan sentiasa buat dan juga jualan. Okey, akan sentiasa buat simpanan. So takkanlah you nak stay dekat 2% kan, walaupun tak ada rangkaian, walaupun kita tak buat networking, kita tetap juga nak 7%. Kalau saya nak 7% lah. Macam tu. Okay. So program reseller di quantum meter ni setakat ni adalah yang terbaik yang pernah saya jumpa. Commissionnya pun sangat-sangatlah tinggi. Kalaulah ada orang yang tahu biasa dengan jiran kita ke dengan yang lain-lain lah kan, ada tak boleh capai sampai 7% ni? Saya rasa macam tak ada kot. Kalau nak capai ni pun you kena berada di tangga, di level mana pun kita tak tahulah. Tapi dekat quantum meter ni dah dealer je pun dah dapat 7%. Dealer ni baru tangga kedua. So macam best lah. Pada saya memang best sangat quantum meter ni. Sebab dia tak kedekut. Datuk Lim ni dia tak kedekut. Dia sharing banyak dengan kita. Instead of actually dia dapat 30% keuntungan untuk setiap spread GAE kali 10 tu, 20% dibahagikan kepada konsultan-konsultan. Best lah. Right. So, macam mana berlakunya struktur commission untuk introducer? Okay, untuk introducer, okay, tadi 2% kan? Dia macam ni lah. So kalau kita introducer, kita dapat pelanggan baru, okay, kawan kita register bawah kita, untuk first pembelian dia kita akan dapat 2%. Okay, so bila dia buat pembelian, dia buat simpanan GAE kali 10, okay, kita cerita GAE kali 10 je kat sini okay.
bila dia buat pembelian, buat simpanan GAE kali 10, okey, dia sendiri akan jadi introducer. Sama juga macam kita lah. Alright. So bila dia dah jadi introducer, okey, yang pelanggan baru tadi ni dah jadi introducer, so dah tak ada dah. Untuk pembelian seterusnya atas introducer ni kita tak dapat lah commission. That's why lah kita kena pergi ke dealer. Kena upgrade diri. Kena upgrade diri jadi dealer. Alright. So macam mana nak jadi dealer? Macam mana nak jadi dealer? First ni, yang satu ni, okay, satu unit GAE ni dah settle lah masa kita jadi introducer tadi. Wajib bergelar introducer dululah sebelum nak jadi dealer. Okay. So, yang kedua, syarat yang kedua adalah wajib ada minima 5 investor. Direct line kita lah. Tak boleh bawah-bawah. Dia mesti direct kita sahaja. Yang register account guna kita punya referral. Okay. Dan total hanya untuk GAE kali 10 sahaja direct total direct 5 orang ni GAE 10 30 unit which is $7,500. Okey, kejap lagi saya terangkan macam mana nak letak 30 unit ni. Okey. So syarat yang ketiga, okey, dah settle yang 30 unit ni, kita buat bayaran RM300 ke akaun Quantum Metal. Okey, RM300 ni untuk apa? Okey, RM300 ni adalah untuk exam. Untuk exam. Kita kena seek exam. Macam sekarang kalau macam kalau dulu kita boleh upgrade ke dealer dulu kemudian baru jawab exam. Tapi sekarang ni dah sistem baru. Okey, sebab Quantum Metal pun nak konsultan dia berilmu dan berintegriti. Lebih kurang macam tu. Okey. Dia nak konsultan dia ni bukan konsultan cak ayam lah. Lebih kurang macam tu So, kita kena sit exam, kena jawab 100 soalan. Actually sebenarnya soalan dia tak adalah susah sangat. Kalau you masuk kelas dan dia sediakan video-video juga. So, tengok je video tu, insya-Allah boleh jawab dan boleh lulus. Dan kita dibekalkan juga dengan kad kad konsultan, authority card lah lebih kurang macam tu. Okay. So, macam mana kalau kita kata nak buat tadi yang 30 unit GAE tadi tu, macam mana nak buat? Okay, kita ada dua kaedah lah. Alright, dua kaedah. Untuk GAE ni sebenarnya, okay, sebab dia hanya untuk nak jadi dealer ni, dia hanya guna pakai simpanan GAE 10 kali sahaja. GSA tak dikira. GAE 5 kali pun tak dikira. Okay. So, kita ibaratkan ia adalah sebagai simpanan. Maksudnya, kalau kaedah yang simpanan sendiri ni, maksudnya kita ada duit simpanan kat tempat lain. Contoh, ASB ke, tabung haji ke, kan. Contoh, bawah bantal ke. Ada orang yang simpan duit bawah bantal kan. Dalam tabung buluh ke, whatever lah, alright. Kita ada lebih kurang kalau ringgit Malaysia 40 something naik. Kalau kata 1,550 kalikan dengan 30, lebih kurang 46 ribu lebih kurang macam tu. Okay, simpanan kita sendiri. Okay, kita nak alihkan. Okay, kita nak alih, orang kata nak alih tempat lah. Nak alih tempat, nak letak dekat GAE. Sebab kita dah tahu dah, GAE ni memang konsep dia adalah ganda 10 kali. Kan, ganda 10 kali, which is kita boleh cepat dapat untung lah. Ikut history yang sebelum ni, GAE memang terbukti lebih cepat dapat untung, lebih banyak daripada instrumen investment lain yang ada dekat Malaysia ni. Itu dah terbukti. Okay. So, apa yang kita nak buat kalau kita ada simpanan sendiri, okay, kita bahagikan 30 unit ni kepada 5 akaun. Okay. Ini kalau macam kalau sebab kita ada dua kaedah tau. So kita ada dua kaedah. So tak apa, saya terangkan dulu yang kaedah pertama ni Okey, ini kita panggil sebagai proxy account. Ini proxy account. Proxy account ni tolong jangan guna
jangan guna akaun selain daripada akaun ahli keluarga lah. Kalau boleh, minta sangat-sangat kalau boleh jangan guna akaun sekawan ke, akaun siapa-siapa ke, janganlah. Kalau boleh gunalah akaun ahli keluarga kita yang kita kenal, yang kita kenal dan kita boleh akses sendiri. Okey? Sebab simpanan ni 7,500 ni adalah duit kita. US dollar 7,500 ni adalah duit kita. So kita yang kena akses untuk akaun-akaun ni. Walaupun kita kata kita tak galakkan, tapi kalau macam saya, kalau ada simpanan sendiri, saya pilih kaedah ni lah. Sebab kaedah ni lebih cepat untuk saya naik dealer. Bila saya naik dealer, saya dah dapat 7% dah. So that time saya dah naik dealer, kawan-kawan saya pula join, so saya dapat 7%, overriding 5%. So lebih banyak lah daripada introducer. So kalau boleh cepat, kenapa kita nak tunggu lambat? Saya suka macam tu. Jadi terpulang kepada pilihan masing-masing. So saya cuma bagi tahu sahaja kaedahnya, tapi pilihannya anda yang buat lah. Alright. So register sahaja. Kalau kita dekat sini, okay, contohlah kat sini Abu. Okay, Abu ada isteri, dia register akaun isteri dia, akaun mak dia, akaun ayah dia, anak dia yang dah berumur 18 tahun ke atas. Okay, ataupun dia ada adik lah, adik-beradik, abang ke apa ke. Okay, register sahaja 3 ni. Okay, yang paling rapat dengan dia adalah isteri lah. Alright, isteri. So, dekat isteri ni actually, dia boleh je letak terus 30 unit. 30 unit. Dekat dia, untuk akaun dia sendiri, dia dah ada 1 unit kan. Dia dah introducer masa ni. So, dekat isteri ni, boleh sahaja dia letak 30 unit. Bila dia letak 30 unit, cukuplah untuk syarat pertama 30 unit tu. Okey, tetapi untuk syarat kedua, dia wajib ada 5 orang kan. So, mak, ayah, anak, adik ni semua, okey, dia boleh sahaja hadiahkan ke apa ke dengan 1 unit GAE 5 kali. 1 unit mak, 1 unit ayah, 1 unit anak, 1 unit adik dia. So, complete. 4 orang ni dah jadi investor. Okay, so ini dah cukup 30 unit. Kat sini cuma cukupkan syarat sahaja. So senanglah nak monitor yang 30 unit tu sebab dekat akaun isteri. Okay, yang ni kalau nak akses sendiri boleh, nak bagi hadiah, nak bagi tuan punya hak akaun, tuan punya akaun akses pun boleh. Macam contoh kita bagi hadiah lah dekat dia kan, 1 unit je 5 kali baru 100 lebih je. So bagilah hadiah kat sini ni, hadiah kan. So cukuplah 5 orang investor, cukuplah 5 orang klien dan cukuplah 30 unit. So lengkaplah syarat untuk jadi dealer. Itu saja. Itu kaedah simpanan sendirilah. Okay. So kaedah yang kedua, tak ada simpanan. Okay. Tak ada simpanan, kita panggil kaedah organik lah. Kita grow secara organik. Macam kalau kaedah macam ni sebenarnya dia lagi bagus. Sebabnya kita punya team, kita punya rangkaian kita lebih cepat berkembang lah dan kita punya income pun lebih lah macam tu. Okay, so cara organik dia macam ni lah. Kita perkenalkan, kita sharing sahaja kepada at least 30 orang kenalan kita. Okay, 30 orang. Tak. Kalau dekat dalam handphone kita tu kan lebih daripada 30 orang, 300 pun lebih lagi kan. So macam mana kita nak dapat 30 orang ni? Okay, kita buatlah sharing sama ada secara online ataupun secara offline, bersemuka kan. Boleh je, mana-mana yang you selesa. Jangan ikut orang buat offline, kita pun nak paksa buat offline. Jangan orang ni buat online, kita pun nak paksa diri buat online kan. Jangan. Untuk permulaan ni, you ikut keselesaan you. Okay? Ikut keselesaan masing-masing lah nak buat macam mana. Tapi yang penting kena sharing lah. Kalau kita tak buka mulut, orang tak tahu. Okay? Sebabnya actually ada je orang-orang yang tengah menunggu anda semua pergi buka mulut dekat dia. Kan? Sebab tu kadang kalau macam sekarang ni, of course semua orang ada WhatsApp, of course semua orang ada TikTok mungkin tak ramai lah. Kalau ada lagi bagus lah. WhatsApp, FB, IG kan.
Sharing sahaja dekat situ. Tak ada idea nak sharing apa. Kopi sahaja. Kita boleh copy paste. Dekat team kita, kita tak hadkan Even saya punya sendiri, saya punya penulisan ke, saya punya apa ke, rasa nak sharing, just ambil sharing sahaja. Tak ada masalah. Tak perlu minta izin pun sebenarnya. Apa yang kita share tu sebenarnya memang kita nak you all ambil dan buat sharing juga pada orang lain. Tak ada istilah, tak ada saya punya, untuk saya punya je. Pandai-pandailah you all buat sendiri. Tukar you punya referral link, tukar you punya nombor handphone. Okay? Senang sahaja. Tak perlu you nak perah otak. Aku nak sharing apa. You nampak apa je, ada je ayat-ayat yang kat dalam WhatsApp group tu. Ambil kopi je, orang panggil tiru basi. Okay? Pandai-pandailah adjust sikit ikut keselesaan ayat kita nak bagi kat siapa kan. Adjust sikit macam tu. Okay? Just sharing sahaja. Sebabnya kalau kita tak sharing, orang tak tahu. Orang tak tahu pun kita buat. Kita duduk syok-syok sendiri je macam tu. Orang tak tahu pun. At last, orang tu dah join dengan orang lain dah. Kita baru nak pergi cerita kan. Dah buka akaun dah lama ni. Dah 2-3 bulan dah buka akaun dah. Tapi tak pernah buka mulut. Jadi orang sebelah, jingan sebelah rumah je. Tak ada cerita lain kan, jingan sebelah rumah. Kan? Kadang adik-beradik sendiri pun. Dia pergi join dengan orang lain sebab apa? Kenapa kau tak cakap? Kau dah join kenapa kau tak cakap? Macam tu lah. Sebab yang tu banyak berlaku. Okay? Jadi nak tak nak, dia terima, jangan buat keputusan dulu. Kita jangan buat keputusan untuk orang lain. Kita macam rasa macam, alah orang ni tak nak ni. Belum sharing lagi dah cakap orang tak nak. Jangan macam tu. Okay? Nak tak nak, itu adalah pilihan dia. Kita usaha. Okay, so kita buat sharing. Okay, so sharing dah kepada 30 orang kenalan. Nak dapat 30 orang ni macam mana? Daripada dia punya kontak tu apa semua kan. Okay, contohlah. Janganlah kita mengharapkan kita sharing je dengan orang ni terus on. Orang kata cuit on. Kalau cuit on tu memang cepat you jadi merchant. Tapi kita naklah macam tu kan. Kau dapat yang macam tu memang rezeki lah, orang kata rezeki. Tapi kalau tak berlaku macam tu, okay, cuit orang ni kata no. Cuit orang ni kata no kan. Kita kena ni lah. Kita buat kita punya ni sendiri, at least 10 orang yang kita sharing tu, seorang atau 2 orang akan join. InsyaAllah. Kita fikir macam tu. Kita doa yang baik-baik, kita niat yang baik-baik. InsyaAllah minta doa pada Allah semua kan. Sebelum nak sharing tu bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan benda tu bukan sahaja untuk kita. Bukan kita nak dealer semata. Tapi kita nak sharing betapa bagusnya buat simpanan emas ni dekat quantum meter dengan orang. Niat tu. Yang penting niat tu pun kena betulkan juga tu. Jangan aku nak jadi dealer. Kau kena join aku nak jadi dealer. Janganlah macam tu. Okay? Kita nak dia pun dapat manfaat daripada simpanan emas dekat quantum meter ni. Okay? So, 10 orang, setiap 10 orang kita sharing, mungkin ada seorang atau 2 orang atau 3 orang atau 5 orang. Sebab sekarang ni quantum meter ni dah orang kata dah lebih viral daripada dulu-dulu. Kalau macam dulu-dulu tu orang masih ramai skeptikal apa semua kan. Sekarang ni sebenarnya orang macam ada yang tengah tertunggu-tunggu dengan siapa dia nak join. Dengan siapa dia nak join ni. Nak cari siapa referralnya. Kadang dia orang nampak kat TikTok apa semua kan. Tapi kadang ada orang dia mencari orang yang dia kenal. Ada juga yang jenis macam tu. So dia mengharapkan anda lah pergi dekat dia. Jadi kalau you lambat, dah dia pun join dengan orang lain. So kena buat sharing So daripada 10 orang mungkin ada 3 orang lah kita kata. So nak dapat 30 orang ni, kalau setiap 10 orang tu 3 orang akan join, so maksudnya kita kena jumpa, kena sharing dengan berapa orang? Berapa orang? Saya cakap seorang-seorang ke ni? Jangan tidur. Macam mana nak tahu kita dah terminate JAE berapa kali? Ada je dekat sistem. Walaupun kita dah terminate, dia tak hilang. 100 orang. 100 orang, terdapatlah 30 orang. Baru 100 orang. Kat dalam kita punya Facebook tu ada 5,000 orang. Kat dalam handphone ada berapa? Ada 1,000. Betul tak?
Kan? So, don't stop sharing. Kita tak perlu pun sebenarnya pergi tuju dekat seorang-seorang. Kalau kita buat sharing, insyaAllah ada je orang yang datang bertanya dengan kita sendiri. Okay? So, inilah kaedah secara organik 30 orang. So, dengan 30 orang ni sebenarnya setiap orang daripada 30 orang tu, dia daripada investor, dia jadi introducer. Okay? So, introducer apa? Introducer wajib satu unit JA kali 10 kan? So, kita cerita JA kali 10 Kita tak cerita JA kali 5. Okay, satu orang wajib JA kali 10. So, 30 orang dia akan jadi berapa unit? Setiap orang satu. So, 30 orang dia akan jadi 30 unit lah. So, bila dah cukup 30 unit, so rank up tak kita sebagai dealer? Rank up lah. Senang je. Senang je. Itu kalau dia beli satu unit. Kalau dia beli 2, kalau dia beli 3, dia ikut pula Dia ikut pula kita bagi pula kat dia, kita sharing pula dekat dia apa yang TGC offer. Beli 3 unit dapat tiket untuk lucky draw. Untuk bulan ni, kuarter ni dapat apa? Dapat emas. Dapat gold bar daripada Habib. Itu adalah inisiatif daripada kita punya Puan Merchant Dr. Wirda. Okey, gunakan kaedah tu. So, kadang ada orang yang baik-baik, tak apalah, nak cuba 2 unit lah. Daripada 2, kan, dia akan jadi 3. So, kalau 3, kena you jumpa 3 orang, kena you jumpa 10 orang nak 3 unit. 3 unit kan? 10 orang dah dapat 30 unit. Settle. Bila? Senang ke susah? Senang ke susah? Tidur ke? 3 unit kali 10 orang cukup 30 unit untuk naik leader. Ya, betul. Maknanya setiap 30 orang tu beli satu JAE 10 kali ke? Ya, paling tidak lah. Paling-paling common lah kita kata satu unit. Kan kita pun nak suruh dia cuba kan. Sebab kita sendiri pun beli satu unit. Dia pun kita suruh lah beli satu unit. Tapi kalau dia boleh lebih, kita terima je lah. Terima dengan hati yang terbuka. Macam tu. Okay. Senang bila kita ada kemahuan. Yes, correct. Exactly. Kalau kita nak, insya-Allah senang. Kecuali kalau kita beralasan, dia susah lah. Dia akan jadi susah. Alright. Okay, so next. Struktur commission untuk dealer. Okay, struktur commission untuk dealer ni, okay macam ni lah. Alright, kita bila dah berada di tangga dealer, okay, kita dapat pelanggan baru. Ini yang saya suka ni. Bila kita dapat yang baru, kita dah dealer. Maksudnya kita tak tunggu yang guna kaedah simpanan sendiri tadi tu kan. Ataupun tak apalah ambil masa sebulan ke 2 bulan ke baru jadi dealer kan. Tak apa. Okay, tak ada istilah terlambat Alright, so ada pelanggan baru. Bila pelanggan baru join, dia buat simpanan JAE 10 kali. So kita dah dapat 7%. Untuk first pembelian dia tu. Okay. So, bila dia buat pembelian JAE kali 10, dia pun sama juga akan jadi introducer. So, untuk next pembelian, okay, ini adalah untuk pembelian pertama untuk simpanan yang pertama. Okay, untuk next pembelian, okay, bila dia dah jadi introducer, dia dapat pelanggan baru. Okay, untuk pelanggan baru ni, 2% ni dia yang dapat lah. Sebab dia introducer kan. So, 7% tolak 2%, kita ada overriding 5%. Faham tak setakat ni untuk struktur commission untuk dealer ni? Ada yang tak faham? Senang je. Simple je yang ni. Okay? Kita ada overriding lah. Kalau kita berada dekat introducer tadi, contoh kita kat sini introducer kan, kita tak dapatlah 5% ni. Tapi kita dah berada di dealer, so kita dapatlah 5%. Okay? Itu bestnya fundamental ni. 5% tu banyak tau. 5% tu berapa ringgit? Berapa ringgit 5%? Mana jawapan? Jangan tidur. 5% berapa ringgit? 12.5. Weh, 12.5. 12.5 dapat RM3 ke? 12.5 kali dengan 4.6. Oh, apa RM23 pula? Salah RM23.
Ya, RM59. Dah pandai dah ni Kak Mazlah ni. Dah pandai dah. Satu unit. Satu unit dapat RM59, RM60 lebih kurang macam tu kan. Kalau 10 unit. Kalau 10 unit dapat berapa? Satu hari ada 10 unit. Emas pula tengah turun. Satu hari you dapat 590. You kerja apa dapat satu hari 590? Kerja kat luar, kerja apa dapat 590 ni satu hari? CEO, manager. Gaji manager berapa gaji manager satu hari? Berapa gaji manager satu hari? Ada tak manager kat sini? Ada tak manager kat sini? 8K. Okey. Satu hari dia dapat berapa 8K? 6K. Manager RM266 sehari. Itu kalau 8K kan? You dekat dealer baru. Dapat berapa? 600. Kalah manager. Betul tak? Kalah manager. 2K apa ni Azdin? Kalah gaji manager. Pula suri rumah pula tu. Suri rumah pula. Duduk kat rumah godek-godek sambil-sambil jaga anak. Sambil-sambil lipat baju kan. Dapat 600 satu hari. Alright. Okey tak? Okey. 590 satu hari. Kalau kita dealer bawah ada introducer dan bawah dia ada introducer lagi. Dealer masih dapat tak? Dapat lah. Dealer masih dapat. Kok mana pun dealer ni kan. Selagi tak ada dealer kat bawah dia. Okay. Dia akan dapat 5% overriding. Sebab introducer dengan introducer tu. Dia dah tak dapat. Dia akan dapat 2% tu dekat introducer yang paling bawah tu je. Okay. So dealer tetap akan dapat 5%. Okey sesangat. 590 kali dengan 30 hari 17,000. Kalah gaji manager tau. Kalah gaji manager. Dan ini terbukti Terbukti ada dapat macam ini. Kalau lah kata kita tak dapat setiap hari pun. Tak dapat setiap hari pun. Ikut kita punya rezeki lah Of course ikut kita punya rezeki, ikut kita punya usaha. Okay, so orang kata kalau tak dapat setiap hari pun, duduk kat rumah godek-godek pun, you dapat 10K sebulan pun dah okey sangat kan. Macam sama dengan kita punya merchant Dr. Wirda. Kan, asalnya dia kata dia nak 10K je. Dia nak 10K sahaja. Tapi apa yang dia dapat sekarang? Okay, itu semua berlaku sebab apa? Sebab dia buat lah. Sebab dia ambil tindakan. Dia buat tindakan. Okay, unlimited income. Ya. Yeah. Bagi diskaun lagi. Diskaun 50%. Dapat RM8,000. Tak okey ke? Allahu Akbar. Sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil lipat baju, tontang. Kuali kat dapur kan. Dapat RM8,000. Best oi. Syok oi. Okay, so itu struktur commission untuk dealer. Alright. Next. Macam mana nak jadi dealer developer? Okay. Dia sebenarnya duplikasi. Sebenarnya senang je nak jadi dealer. Senang pula nak jadi dealer developer. Okay. Kita dah jadi dealer kan. Takkan kita nak berhenti setakat tu je. Takkan nak berhenti setakat tu je. Kita je dealer. Habis apa jadi dengan kita punya rakyat kat bawah kita ni? Kita dah jadi top penghulu. Dah jadi top penghulu. Apa cerita dengan rakyat-rakyat kita ni? Tak nak ke upkan dia orang jadi top penghulu juga supaya kita boleh jadi YB lepas tu. Boleh jadi menteri. So apa yang kita buat adalah kita bantu dia. Macam mana dealer kita atau referral kita bantu kita jadi dealer, macam itulah kita bantu juga klien kita ataupun orang bawah kita tu jadi dealer.
Senang je. Benda ni adalah duplikasi. Duplikasi. Bila berlakunya duplikasi, semua orang akan jadi dealer. Apa jadi dengan referral dia kat atas? Akan jadi dealer developer dan akan jadi merchant. Dia akan ikut turn lah, ikut turn. Dia akan ikut turn. Lepas kita dah jadi dealer, okay, klien kita pula. Klien kita pula jadi dealer. Okay. So, kita ada berapa orang dekat bawah tu? Ada 5 orang. 5 orang, takkan 5 orang je. Okay, tak apalah permulaan 5 orang. Genap je 5 orang jadi dealer, kita automatik jadi dealer developer. Okay, upgrade lagi yang 5 orang tu pula. Okay, ni yang 5 direct dealer, 7,500 kali dengan 5 direct dealer. Ni tak perlu lah, benda ni tak perlu tahu pun semua ni. Tak payah nak ni sangat. Sebab apa sistem yang akan kira semua sekali. Okay, so 5 orang dah jadi dealer tadi. Okay, so kita akan jadi dealer developer. Okay, hak ni kita kata siapa yang duduk dekat dealer developer ni sebenarnya duit masuk macam air. Kalau dia punya network dia ataupun dia punya rangkaian dia bergerak sama macam dia juga. Berlaku duplikasi. Sentiasa ada new dealer ataupun new investor, new introducer. Sentiasa ada. Alright? Okay. So, jom kita tengok macam mana struktur commission untuk dealer developer. Sekarang pukul apa? Okay, 10. Alright, dealer developer dia tetap juga sama sebenarnya 7% kalau kita dapat direct client. Tetap sama dengan dealer 7%. Apa yang membezakan adalah overriding. Okay, overriding 3.5%, overriding 2.5%. Ini yang membezakan dealer developer dengan dealer. Okay, dealer dengan dealer. Kalau introducer dengan introducer kosong kan, zero, tak dapat apa-apa kan. Okey, kalau untuk dealer dengan dealer, baiknya Quantum Metal ni, okey, dia bagi juga lagi 1%. Dia bagi 1%. Kalau ikutkan 7% kan, kalau ikut 7% ni, 2 dengan 5 dah jadi 7 kan. Mana datang 1 ni? Mana datang 1 ni? Inilah Datuk Lim, murah hati ni. Baik hati sangat ni. Bagi juga dekat dealer ni. Walaupun dealer dengan dealer masih ada overriding 1%. Okay. 1%, 1% dengan 3.5% ni pun jauh beza tau. 3 kali ganda. That's why lah kita kena jadi dealer developer. Orang kata kalau you dekat dealer developer, you makan semua. Makan dulang besar sikit. Makan dulang besar. Tadi dealer kan dulang kecil kan. Ini kita makan dulang besar sikit kalau dealer developer. Sebab kita ada overriding up to 3.5%. Macam mana perjalanan dia macam ni lah. Alright, pelanggan baru. Okay, kat sini introducer of course dapat 2%. Okay, kalau direct kita dapat 7%. Okay, berlaku pula bertangga lah ni. Ni anak, ni cucu, ni cicit. Ni apa, lepas cucu cicit piot. Macam tu. Okay, walaupun dapat piot ni, masih ada perjalanan dia 2%. Okay, 5%, 1%, masih ada lagi 2.5%. Masih ada 2.5%. Okay. Kalau setakat cucu cicit, masih ada juga 3.5%. Ini yang kita kata, ni bila dah orang kata ada rangkaian lah kan. Ini dah ada rangkaian, network kita dah besar. Yang ini pun ada, setiap ni ada rangkaian dia sendiri. So selagi dia ni dealer, so overriding kita dapat. Overriding kita dapat. Alright. So ini adalah struktur commission untuk dealer developer. Okay, contohlah. Contoh. Okay, kita katakan overriding 3.5% dapat berapa? 1 unit GAE. Okay, kira. Ada berapa orang ni malam ni? Saya tak nampak. Mana boleh adjust tak? Najmi, ada berapa orang malam ni? Oh, boleh nampak. Ada 59. Okay, 59 orang. Okay, saya harap 59 orang yang ada malam ni semua pergi merchant. Semua capai merchant. Termasuk saya. Termasuk saya. Semoga semua pergi merchant. Buat apa yang ada malam ni, apa yang saya cerita malam ni, termasuklah diri saya sendiri. Saya pun masih dalam perjalanan.
Semua jadi merchant, semua capai. Okay, saya dah doa dah submit doa ni. Semoga termakbul. Amin ya rabbal alamin. Okay. Amin. Okay. So, 58 orang. Okay. Tadi saya tanya apa? 35%. Siapa jawab 35%? Siapa ni? iPhone ni siapa? Overriding Didi dengan Didi. Kejap lagi saya cerita yang Didi dengan Didi ni. Saya nak tanya ni 35% ni berapa ringgit? $8 Lebih kurang RM40 lah 35% ni. Nampak je 35%. Nampak je 35%. Tapi nilai dia RM40, RM41. Satu unit. You dealer developer. You ada 5 orang dealer dekat bawah. Kalau tadi you kata ada dealer, you ada 5 orang investor sahaja kan? So ini you dealer developer. Okay. Ada 5 orang dealer dekat bawah. Okay. Tak termasuk lagi dengan introducer lain tu. You bayangkan, satu unit RM40, RM41. Kalau satu dealer ni, sebab dia pun nak jadi dealer developer ni. Dia pun nak jadi dealer developer. Dia bukan nak duduk kat situ je kan. Sebab masing-masing nak mencari income ni. Kita cerita sekarang orang yang nak cari income je. Okay. So apa yang berlaku adalah 35% ni, RM41 ni, kalau seorang dealer ada 10 unit. Seorang dealer ada 10 unit. Berapa? 410 kan? 10 unit tu seorang dealer. Kalau you ada 5 dealer, ada berapa? 2,000. Tahu tak 2,000? Lebih kurang lah 2,000. 5 dealer yang aktif lah. 5 dealer. Lepas tu ada lagi introducer. Ada lagi you punya klien baru which is yang 7%. Tadi kita cerita 35% dah RM41. Yang 7% ni kita dapat RM80. Double. Double kat sini. So itu yang diorang duk sharing tu kan. Diorang duk sharing tu orang ni dapat RM10,000 satu hari. Orang ni dapat RM7,000 satu hari. Orang ni dapat RM4,000 satu hari. Inilah potensi dia. Potensi income di quantum metal yang you janganlah sia-siakan. Yang ada malam ni 56 orang ni. Jangan sia-siakan. Keep sharing. Keep ajar je orang macam mana nak dapat keuntungan dengan buat simpanan dekat quantum metal ni. Ini nombor 2 sebenarnya. Commission ni nombor 2. Yang satunya kita nak kejar kan, nak gandakan duit kita tu. Sebab whatever yang commission ni yang kita kira ni semua adalah daripada JAE kali 10 kan. So yang 10 tu kita nak gandakan. Tapi dalam masa yang sama kita dapat lagi gaji dan juga commission. Okay, so faham untuk dealer developer. Alright, tadi soalan dia, tadi siapa tadi tanya? Didi dengan Didi. Okay, Didi dengan Didi katakanlah kat sini Didi Kat sini Didi, dekat sini pun Didi juga. Maksudnya sini Didi Okay, sini Didi, masih juga ada masih juga ada commission. Okay. Maksudnya kalau Didi dengan Didi dia dapat berapa dia masih ada commission lah, tapi percentage dia kurang sikit lah. Kurang sikit. Maksudnya kalau contoh sini Didi ni dapat new client. Didi ni dapat new client. Kalau kat sini Didi, sini dealer, dah tak dapat dah. Sini tak dapat dah yang untuk simpanan yang untuk dealer dengan Didi dengan dealer kat sini. Tak dapat. Selagi yang bawah Didi bawah kita tu belum dealer, kita masih dapat. Dia ada percentage dia lah. Tapi kalau dah sini Didi, bawah ni dah dealer, dah tak dapat dah. Dah tak ada. So, apa kita kena buat? Kita kena jadi
Merchant. Macam mana nak jadi merchant? Macam mana nak jadi merchant? Komisen berbeza mengikut produk atau sama sahaja? Ni lambat masuk ke ni? Siapa ni? Aizam Azhar. Komisen of course lah ikut produk. Yang ini kita cerita untuk produk GAE. GAE kali 10 sahaja. GAE kali 10. Komisen berbeza mengikut beza mengikut produk lah. Kalau GAE kali 5 beza, GSA pun berbeza. Tadi saya cerita di awal-awal tadi. Okay? Kalau beli GCA macam mana pula? GCA mana boleh beli? GCA mana boleh beli? Kita beli GSA je. Cik Azdin, kena fahamkan betul-betul Nak buat GCA, mesti kena lalu GSA dulu. Okay? So, pembelian tu adalah pembelian GSA, bukan GCA. Okay? Kena fahamkan betul-betul. Memang kita nak buat GCA. Tapi kita kena lalu GSA dulu. Tak ada GSA, takkan jadi GCA. So, kita tak pakai istilah beli GCA. Okay? GCA ni adalah Gold Convert Account. Kita request convert. Okay, faham Cik Azdin? So GCA dia tak ada ni lah. Dia tak ada commission. Buat GCA tak ada commission. Tapi sebelum kita buat GCA, kita beli GSA. So kita dapat commission dekat GSA tu. Jangan keliru. Lepas esok akan cerita pasal GCA. Ya betul. Kita kita anjakkan yang malam Isnin tu pergi malam Khamis. Right, okay. Bawah titik tu ada dealer dapat 25% sahaja. Tapi kenapa dealer nombor 2 tu dapat 25% lagi banyak? Yang ni ke? Ni dah pergi merchant lah pula lah. Saya punya ni tak boleh nak. Tak boleh back lah pula. Sekejap. Yang ni ke? Ni 35% kan? 35% ni maksudnya ini bawah dealer developer ni ada seorang je dealer. Dia lalu seorang dealer je. Lepas tu bawah dealer ni ada introducer. That's why dia dapat 3.5%. Keseluruhan dealer developer, okay? Dia campur dia punya overriding tu dia boleh dapat 10.5%. Lebih kurang macam tu. 10.5%. That's why lah 7 tambah 3.5 ni 10.5%. So kalau dia dah lalu lagi seorang dealer, that's why lah dah tolak lagi 1% kan, 3.5% tolak 1% kat sini, so dia akan dapat 2.5%. Okay, boleh faham? Okay, terima kasih Kak Rohana. Alright. So, next macam mana ni boleh ada kat sini? Okay, so macam mana nak jadi merchant? Sama juga macam tadi lah daripada dealer nak pergi dealer developer. Cuma nak jadi merchant ni dia agak tough sikit lah. Sebab tu saya pun tak tahu apa lagi ni. Dia agak tough sikit sebabnya dia kena ada lagi 25 orang direct dealer. Yang 5 orang dealer tadi kita dah bantu dia naik jadi dealer developer. Okay. Yang 25 orang ni, okay. Ni kena ada direct dealer. Direct dealer. So maksudnya yang mana introducer tadi tu kita bantu diorang untuk diorang jadi dealer. Okay? Ambillah masa. Tak perlulah kita macam stress, rushing ke apa, tak perlu sebab Quantum tak menetapkan tempoh. Okay, tak ada tempoh. Dia tak ada tempoh, tak ada expired date. Bagusnya Quantum ni yang saya suka macam ni lah. Kalau dulu kita pening tau. Kalau macam saya dulu saya pening lah. Siapa yang buat MLM dia tahu lah. Okay. Masuk je 30 hari bulan ke 31 hari bulan ke kan. Seminggu nak closing tu dia dah. Dia dah orang kata dah sakit kepala dah. Mana nak cakap ni, mana nak cari ni, nak cukupkan orang lah, nak cukupkan sale lah apa semualah. Dah pening dah. Abang kata tu duit simpanan semua keluar tu. Sebabkan apa? Sebabkan nakkan percentage commission tu. Kalau kita tak capai, kita tak dapat kan? Itu yang saya kalah kat situ tu. Tapi bila dengan Quantum Metal ni, ya Allah, bestnya. Tak ada expired date. Tak ada
tak ada resetnya kita punya sale. Kalau kata macam nak jadi dealer tadi dealer 30 unit tu tak semestinya you kena buat dalam tempoh sebulan, tidak. Biasanya kalau bisnes-bisnes lain dia adalah dalam tempoh sebulan kan, you kena capai sebulan macam ni. Kalau tak capai nanti you punya sale akan reset. Bulan depan you bermula dengan sale baru lagi. Kita tak, Quantum Metal ni tidak. Okay, untuk 30 unit tu kalau kata you cukup dalam masa satu hari lah jadi dealer. Kalau you kata cukup dalam seminggu lah. Kalau you kata you cukup dalam sebulan lah. Kalau setahun lah. Tapi kalau boleh cepat, kenapa perlu lambat? Macam tu. Alright. So, sama juga macam ni duplikasi. Okay, duplikasi. Duplicate. Kena berlaku duplicate. Okay. Sama juga kita bantu lagi kita bantu orang bawah kita bantu orang bawah dia, macam itulah. Orang kata berlakunya duplikasi. Okay. So 5 orang direct dealer developer, 25 orang direct dealer. Okay, so total group sale adalah $375,000 kita layak jadi merchant. Jom kita tengok apa merchant dapat. 14% weh. 14% berapa? Berapa weh 14%? Berapa? Berapa weh 14%? Cepat kira. 7% tadi dapat berapa? 12.5 kan? 14% jadi berapa? Mana pula 7%? 7% dapat 17.5. 17.5. Kali lah dengan 2. Congak je. Tolong jawab. Ada satu unit dapat berapa dan ringgit juga berapa RM je. Alah, gerak sikit. Janganlah bagi saya seorang-seorang kat sini. Haus lah kerjaan. Ada orang yang angkat tangan tu. Jawab nak jawab ke? Siapa jawab dia cepat jadi merchant? Ada yang jawab RM165.2, RM165.2, RM163.36. Itu mungkin currency yang terkini lah. Jadi siapa yang betul tu? Kalau dalam bentuk US dollar berapa? US dollarnya berapa? Dah bagi clue tadi US dollar berapa? 35. 35 US dollar. Banyak sikit 35. Banyak sikit 35 tu. Satu unit tau. Satu unit. Banyak. Memang banyak lah. Banyak. Ni jauh pergi RM190 ni. Tapi kalau merchant, dia takkan satu unit saja ataupun 2 unit. Tahu tak merchant kat bawah tu ada 5 orang direct dealer developer dan 25 orang direct dealer. Satu unit. Satu unit RM165 tau. Banyak weh. Banyak. Ya Allah. Macam tu. Tengoklah Dr. Wirda tu. Kak Fauzia Azmi. Kenapa Kak Fauzia? Cakap. Buka mic. Saya suka panggil akak lah kan. Puan Fauzia. Puan Fauzia angkat tangan nak jawab ke? Ke nak tanya? Kalau nak tanya boleh buka mic Puan Fauzia tertekan ke? Kalau tertekan boleh. Boleh turunkan tangan lah. Excited tadi tu. Kan? Terperanjak tu satu unit RM165. RM164. Bayangkan tu saya satu yakin unit. lah dia takkanlah kita sudah merchant kan. Jadi takkan ada orang beli bawah kita tu sikit-sikit. Takkan satu unit. Memang banyak lah. Takkan satu unit. Alah busuk-busuk pun kita kata 10 unit tu pun kira biasa unit lah kan. sikit. 10 unit sikit lah. Jadi tak jadi. 10 unit tu satu orang dealer je. Sekarang kita ada 25 orang dealer. Jadi Boleh tak kita kata lah.
Boleh tak kita kata 30 unit lah. Diskaun 30 unit. 30 unit weh. Berapa 30 unit? Kira. 30 unit. Merchant punya commission berapa 30 unit? 35 USD kali dengan 30. Ini kita kira direct client lah, direct client. Tak kira lagi tu yang kecil-kecil, ikan-ikan bilis tu tak kira lagi. Ni kita kira direct client je. Berapa 30 unit direct client? Macam dapat satu hari. Yang ikan bilis tak kira lagi ni. Ni kira yang direct 14% tu. Berapa? Tekanlah. Dia kena nampak angka tau. Baru kita macam teruja, macam wow. Macam tu. 35 USD kali dengan 30 unit. Maksudnya ada pembelian 30 unit bawah kita. Jadi berapa tu? 4.7 lebih kurang kan. 4,956. Satu hari tau. 5,000. Lebih kurang 5,000. Untuk Okey ke? pembelian JE bawah, direct bawah dia saja. Dr. Wida dapat lebih tau. Dr. Wida dapat lebih tau. Sekejap lagi tunjuk dia punya ni. So kita tunjuk berapa dia dapat satu hari. Okay, so inilah roughly struktur commission untuk merchant Okay, pengiraan dia sama juga. Okay, pelanggan baru 2%. Okay, ada up lagi, ada ni 5%. Okay, dealer dapat kat dealer 5%. So dia dealer dapat kat dealer developer 3.5%. So tinggal dekat merchant 3.5%. Yang ni yang saki-baki orang kata. Ni yang saki-baki you bayangkan. Kalau dia dapat direct client 14% kan, dapat satu orang. Biasanya dia kalau dah level merchant ni kan, level merchant ni dia jumpa klien baru ni pula dia tak bubuh satu unit. Kadang dia orang terus bantai 10 unit macam tu. Apa kelas dia kata 10 unit, jumpa merchant. Macam tu lah kita kata kan. Jumpa merchant apa kelas satu unit, at least 10 unit. Jaga orang kata apa? Jagai muka. 10 unit dah dapat berapa? Dah dapat 1,000 lebih kurang 1,600 macam tu kan. So macam ni macam itulah. So adalah overriding dia macam ni Okay. So nak jadi merchant, sama-samalah kita berusaha ke arah merchant. Kena ada tindakan lah. Alright. Okay. Okay, dan ini adalah perjalanan kejayaan di Quantum Metal. Tak jauh pun. Sekejap je boleh sampai. Sebab ada orang boleh capai dealer dalam masa 2 hari, dalam masa 3 hari. Ada seminggu boleh dealer kan. So macam, tangga ni tak banyak lah. Tak banyak dakian yang kita kena rintangi. Okay, so jom kita tengok commission lah. Ini adalah commission untuk introducer. Commission introducer macam ni lah. Kalau sekarang ni kita boleh pilih sama ada kita nak dalam bentuk US dollar ataupun kita nak dalam bentuk gram. Yang nak dalam bentuk gram emas, tak nak ada spread, boleh terus direct auto convert. Okay. Macam mana nak buat, boleh tanya referral masing-masing. Gegok sikit referral tu. Saya tanya dia macam mana ni nak dapat commission dalam bentuk gram tanpa spread. Macam mana nak buat? Okay, pergi gegok you all punya referral. Alright, so kalau nak dalam bentuk US dollar dekat float account lah. Alright, dalam float account ni. Okay. So, alright, ini adalah contoh lah Contoh commission untuk introducer. Dia akan nampak macam ni lah. Alright. So, ini adalah commission untuk consultant. Nampak tak ni? Nampak tak? Tengok ni, cuba sebut sikit. Sebut sikit. Sebut nak sebut kuat-kuat ke, nak sebut slow-slow ke, terpulang. Ini satu hari Ini satu hari. 24 hari bulan 6. 2023. Puan merchant kita ni. Dr. Wirda. Satu hari. Sebab saya tahu dia memang clearkan dia punya commission dia setiap hari. So ini adalah untuk satu hari punya commission. 14,360 US dollar bersamaan dengan 67,161 ringgit Malaysia ringgit. 67,000. Tokek hilang mengalah ni tau. Betul tak? Best ke tak best ni? Best ke tak best?
Nak tak macam ni? Saya nak. Saya nak sangat. Nak sangat ni. Tapi belum sampai lagi. InsyaAllah. One day. Nak. Semua nak Best sangat kan. Mustahil tak? Tak mustahil lah. Sebab dia pun dulu, Dr. Wida ni pun dulu, dia pun macam mustahil juga kan. Macam mustahil dia kata nak capai macam ni. Dia nak 10,000 je sebulan dia kata. Tapi Allah bagi satu hari. Satu hari 67,000. Sebab dia berkongsi. Sebab dia berkongsi manfaat simpanan emas di Quantum Metal. Alright. So ini 26,000. Terlebih best. Ya betul. Best akan nak. Okay. Nak lah. Saya pun nak ni. Tak ada orang tak nak. Sebut buat duit semua orang nak kan. Okay. So. Alright. Okay. So dia auto kiraan lah Auto kiraan jualan setiap hari. Okay. Ni paparan daripada merchant lah ni. Merchant nampak tak? Total. Kalau tadi kita kata 10 unit kan. Duk merchant takkan 10 unit je. Nampak tak transaksi dia? 10,000 transaksi. Termasuklah dengan GSA sekali. Termasuk dengan GAE 5 kali sekali. Termasuk semua kat dalam ni. Satu hari Ini satu hari. Untuk 31 hari bulan Oktober hari tu. Okay, transaksi ada 10,399 transaksi pembelian emas. Ini untuk Oktober. Ini untuk Oktober. Alright. Okay. So, ini adalah potensi income sebagai consultant. Okay. Untuk GSA, untuk GCA, okay. Bila kita dah dekat consultant kita ada untuk yang ini untuk GSA. GSA yang tadi yang tanya tu kalau GCA, dapat commission tak? GCA memang tak dapat commission sebab dia dah dapat commission dekat GSA. Okay, sebab nak buat GCA kena lalu GSA dahululah. So, untuk GSA sebagai consultant kita akan dapat 2% untuk direct kita, overriding 0.5%. Okay, untuk GSA pula, yelah untuk GSA ini untuk 30. Ini kalau kita kata tadi 30 orang lah 30 orang kita tadi ini sebenarnya pengiraan saya untuk slide saya GCA ni, tapi saya masukkan dekat dalam ni untuk menampakkan potensi income sebagai consultant. Ini sebenarnya slide saya yang saya add on masuk untuk tajuk yang saya ada special tajuk lah untuk saya punya slide tu. Okay, so ini saya add on masuk ke dalam ni untuk menampakkan potensi income sebagai consultant lah. Alright, so kalau kita ada 30 orang klien kita, paling tidak dia buat GSA setiap bulan untuk selamatkan duit belanja hangus dia. Paling tidak dia buat 1,000 sebulan. So konsisten sebab GSA, GCA ni kita tak perlu tengok harga macam GAE. Jadi untuk nak selamatkan belanja hangus kita buat klien-klien kita tu buat belian 1,000 buat simpanan. Buat simpanan 1,000 setiap bulan setiap orang. So kalau kalikan dengan 30 orang, so kita ada 30,000 sebulan. So untuk 30,000 ni commission kita sebagai sebagai consultant lah, sebagai dealer paling tidak ni dealer lah. Alright, dealer kita dapat 2%, overriding kita dapat 0.5%. Okay, so kalau kalau 30 orang lah. Kalau berlaku pula dia duplikasi 30 orang, bawah 30 orang ada 30 orang. So buat sama juga simpanan, paling common paling busuk-busuk pun seorang 1,000 sebulan. So kita ada 900,000. Okay, so commission untuk dealer 13,500. Yang ini commission untuk yang ni pun sama jugalah, commission untuk dealer, ni commission untuk introducer. Okay, so 13,500 paling common. Ini untuk GCA saja, buat GSA saja, tak masuk GAE lagi. Okay, jom kita tengok GAE pula. GAE sebelah sini. Okay, untuk 30 orang ni tadi kita kan kata seorang beli satu unit je paling tidak. Sebab untuk melayakkan dia jadi introducer untuk dia dapat commission atas simpanan dia sendiri. So 30 orang kita kalikan dengan $250. So kita akan dapat 7,500 lah. Alright, ikut exchange rate. Ini saya kira 4.7 So kita ada kat sini 35,250. So sebagai dealer kita akan dapat 7%. Okay, direct 7% kita akan dapat 2,467. Kalau
sebagai introducer, okey, kita akan dapat RM705. Okey, ini kalau 30 orang. Berlakunya duplikasi. Okey, berlaku duplikasi 30 orang. Okey, kalikan dengan 30 orang. Maksudnya setiap seorang ni dia ada 30 orang kat bawah dia. Tu yang jadi 30 kali 30. Kalikan dengan setiap orang ada 1 unit JAE kali 10. So dia akan jadi 225,000 US dollar. Nampak main angka-angka malam ni kan? Sebab tu saya kata jangan tidur. Jangan tidur. Angka-angka ni dia tak boleh tidur. Dia kalau tidur je, dia hilang, dia lost. Okay? So 5%. 5% overriding lah. Kita ambil overriding sahaja. Overriding kat sini sebagai commission sebagai dealer, kita dapat 52,875. So kalau dicampurkan dengan GAE ni, GSA ni, commission sebagai dealer, so kita akan dapat lebih kurang RM52,875. Okey tak okey? Ini potensi tau, potensi. Okey. Dan ada dah terbukti. Masing-masing dah dapat dah. Dah ada yang dapat. Okey, dah ada yang dapat. So, kalau saya memang terlebih okey lah. Kalau kata tak dapat every month macam ni pun, dapat sebulan pun kita kata dah macam bestnya. Banyak boleh settle ni, 52,000 ni. Kalau lah kita makan gaji, kalau saya dululah saya dulu makan gaji 52,000 ni 2 tahun punya kerja ni. 2 tahun punya kerja. Nak dapat 52,000 ni. Itu pun habis. Bukannya terkumpul pun habis. Ini sebulan. Alright, ni potensi lah. Potensi income sebagai consultant. Best ke tak best? Shock ke tak shock? Shock sangat kan. Kalau saya memang shock sangat lah kan. Tengok macam ni tu yang saya tak boleh tidur malam tu. Masa saya nak cakap ni. Masa saya dengar Tuan Haji Saha tu bagi talk malam tu kan. Saya tak boleh tidur malam. So kalau siapa yang baru-baru ni siapa yang baru join, kalau dia tengok angka-angka macam ni, kita bukan gila duit tau. Gila-gila jugalah, tapi tak ada orang kata sampai gila kan. Tapi kalau siapa yang tengok macam ni dan dia teruja dan dia tak boleh tidur malam, macam saya dulu kan, itu adalah simptom orang-orang yang akan berjaya dalam quantum metal. Boleh tanya. InsyaAllah. Boleh tanya yang kat dalam ni. Siapa yang dah dealer kat dalam ni? Siapa yang dealer-developer kat dalam ni? Cuba kongsi sikit. Ada tak yang macam saya? Yang tak boleh tidur malam? Sebab kalau yang Dr. Vida kan, dia cakap dia pun sama. Dia tak boleh tidur malam. Masa tahu je, dapat tahu je macam gini sistem quantum metal kan. Sebab biasanya orang yang nak orang yang pernah buat bisnes sebelum ni lah. Pernah buat bisnes networking sebelum ni macam saya. Dia dah tak boleh tidur malam dah. Duduk congak, duduk kira, duduk nampak dah siapa dia nak sharing kat, siapa dia nak ni. Dia macam tu yang saya capai juga DD tu. Walaupun lambat tapi saya capai. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki. So untuk yang dealer yang ada malam ni, please kejar dealer developer. Benda boleh cepat, jangan lambat. Jangan tidur. Jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur. Okay? Best sangat ni. Best sangat. Okay. So ini adalah testimoni pendapatan konsultan. Dah 10.30 dah. Boleh ke ni terlebih ni? Boleh, insyaAllah kita bagi 3 ke 4 minit. 3 ke 5 minit lah. 3 ke 5 minit tak boleh habis. 3 ke 5 minit tak boleh habis ni. Saya ada macam mana guys? Boleh 10 minit. Apa yang boleh stay? Selamat sikit. Untuk Puan Didi lah, kita bagi lagi 10 minit. Dan semangat saya nak sharing malam ni. Sebab ramai orang yang sonok ni bila dia tengok ni kan. Dan mungkin sistem saya masih bersemangat. Adakah anda bersemangat? Ya, simptom orang berjaya. Simptom saya memang seminggu pertama 2 minggu tu memang tak boleh tidur lah. Memang tak boleh tidur. Okay, so nampak dekat sini Dr. Wilda punya ini adalah harian juga. Ini harian Okay, RM31,775 satu hari. RM81,145 satu hari. RM34,530 satu hari. RM14,060 satu hari. Bulan 1, bulan 2,
3 hari bulan 2. Ni 27 bulan 1. Ni 4 hari bulan 2. Ni 10 hari bulan 2. Ini dia cash ni yang amount macam ni je. Yang amount ikan bilis dia tu dia tak tunjuk lagi. Yang ikan bilis dia pun you bayangkan lah berapa ikan bilis dia tu. Ni satu hari. Inilah potensi, bukan potensi lagi. Ini memang yang dah seorang yang berada di ranking merchant boleh dapat. So kita semua kena wajib juga bila dah melangkah masuk dalam quantum metal ni, nak tak nak by hook or by crook, kita mesti kena capai dekat merchant. Alright? Go. Gitu. Alright. So ini adalah contoh pendapatan dealer RM7,205. Dealer. Ini sebulan Ini untuk sebulan. Ini ada RM16,631. Ini adalah dealer developer. RM32,330, RM60,363. Ini yang bulan 1 ni. Bulan 1 tahun ni. Sebenarnya ada yang bulan-bulan yang paling, kalau saya tak silap saya masa bulan 5 tahun ni, ada yang boleh capai lebih daripada ni. Cuma ini saya tak update. Saya dah nak kena cari balik yang dia orang punya ni. Nak minta balik pun macam segan lah kan. Jadi tak apa, kita pakai je lah yang ni. Pun dah nampak macam ni, RM60,000 sebagai dealer developer. Okay, ini adalah pendapatan merchant. Yang merchant kita boleh dapat lah. Merchant, okay, RM286,000. Nampak tak? RM286,000. Kalau kita ni kerja makan gaji ni, kalau macam saya. Mungkin anda-anda, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang dapat macam ni kan. Tapi kalau macam saya lah, ini tak tahulah kerja berapa puluh tahun ni nak dapat macam ni kan. Itu pun habis. Dia bersih ni. Bersih. Tinggal nak bayar tax, nak bayar zakat je lah. Tak ada nak kena maintain ke, nak kena beli produk ke, tak ada. Alright. So ini adalah ini pun Dr. Wirda punya bulan 5 hari tu. Okay, income dia RM740,000. RM740,000 sebulan, menghampiri 1 juta. Kat mana? Bisnes mana boleh dapat macam ni? Unlimited income. Hanya di quantum metal. Yang saya jumpa lah sepanjang kehidupan saya dah 43 tahun ni. Terbagi tahu pula umur je. Sepanjang umur saya hidup ni kan, inilah yang saya nampak kan. Yang paling orang kata, yang paling wow lah. Right? Yang paling wow. Ini adalah pendapatan merchant developer. Sebenarnya lebih ni. Ini yang bila punya ni bulan 1. You tahulah kalau bulan 1, seorang merchant developer kan. Bayangkan dia punya grow dia tu, ini dah bulan berapa? Dah bulan 11. Dah 10 bulan tu confirm lah dia dah grow, dah berganda-ganda daripada amount yang ni. Alright. Sama juga senior merchant RM762,000. Yang saya jumpa kita punya senior merchant kita adalah Datuk Faizal. Yang saya jumpa dia sebelum ni, last saya jumpa dia, income dia combine dia dan isteri. Combine dia dan isteri dia almost 3 juta sebulan. Dan sekarang saya rasa dia tak lari lah satu hari 100,000. Satu hari 100,000 tu dia tak kurang lah daripada tu. Itu adalah senior merchant lah. Kita tak sampai sini pun tak apa. Sampai merchant pun dah okey dah. Kalau saya macam, tak apa, saya nak pergi merchant je. Kalau dulu masa baru-baru join dulu, jadi dealer pun tak apalah. Dah jadi dealer, tak boleh nak kena jadi dealer developer ni kan. Rugilah kan. Rugi overriding tak ada. So bila dah jadi dealer developer, macam tu. Nak kena merchant lah. Sebab merchant dulang dia lagi besar. Dulang dia lagi besar untuk dia makan. Okay, macam tu. Alright. So, nak buat apa? Dah tahu dah ni. Dah tahu potensi, dah tahu income berapa boleh dapat apa semua. Dah tahu nak jadi dealer macam mana. Dah tahu nak jadi dealer developer, syarat dia macam mana. So, apa kita nak buat? Okay. First, of course lah. Kena terus bergerak. Yang mana masih investor, belum pun lagi introducer. Okay. Terus pergi rembat 1 unit JI kali 10. Terus pergi rembat. Yang ni tak payah tengok harga lah. Sangat. Jadilah sebagai satu benchmark kepada akaun kita sendiri. Satu benchmark tu maksudnya satu tanda aras lah.
tanda aras, oh ni kita beli dekat harga ni. Andai kata emas turun ke, okay, kita beli lagi. Tak pun, kalau kata tak ada modal nak beli lagi, sharing. Sharing, buat perkongsian. Okay? Okay, first, introducer. Yang kedua, attend kelas. Wajib attend kelas. Jangan skip. Especially yang baru-baru ni. Kita buat kelas setiap malam. Katakanlah, oh tak boleh lah ngantuk balik kerja, penat lah apa semua. Kita ada rakaman. Boleh tengok. Dia kalau nak, dia takkan ada alasan. Kecuali kalau dia tak nak. Kalau dia tak nak, cukup dengan satu alasan sahaja. Okay? Masuk kelas, online ke, offline ke. Okay? Kena cari ilmu, kita belajar. Jangan tidur. You attend kelas, you tidur, zero. You takkan dapat apa. Okay? Jangan tidur. Yang ketiga, kena buat sharing. Okay, dah dapat dekat malam ni kan macam mana semua kan? Okay, lepas ni, pergi gali, pergi cari mana ada copywriting yang best-best tu, mana apa semua. Pergi copy, pergi share. Pergi share dekat mana? Share dekat status WhatsApp, share dekat story, FB, IG, share dekat TikTok. Belajar. Benda ni semua nak kena belajar. Kadang kalau status WhatsApp ni simple je, just tekan je. At least status WhatsApp, saya bagi tahu status WhatsApp wajib buat setiap hari at least tak kurang daripada 5 posting untuk status WhatsApp. Tak kira lah you share copywriting ke, you share poster ke, whatever semualah. Tak kira. Okay? Make sure tak kurang daripada 5. Dan you perhatikan siapa yang tengok you punya status WhatsApp. Daripada 1 sampai 5, daripada 1 sampai 10, siapa yang tengok. Siapa yang tengok. Okay? You tengok, you aim dekat situ. Kalau orang tu dia tengok daripada 1 sampai 5, kan, dia tak skip lah maksudnya kan. Dia tak skip. InsyaAllah, one day dia adalah you punya klien. Percayalah. Submit doa. Sebut nama dia. Itu yang saya buat. Kalau ada klien saya kat dalam ni kan, tak tahulah apa yang ada. Macam tu yang saya buat. Saya sebut nama dia dalam doa saya supaya Allah bukakan pintu hati dia, bagi kefahaman kepada dia dan dia datang bermuamalat dengan saya. Itu tips saya bagi. Tips saya bagi. Kita macam-macam mana pun, you kena ingat kena ingat. Okay, kembali semula kepada doa. Usaha juga. You baik macam mana pun, you punya copywriting, hebat macam mana pun, you punya poster ke, you whatever apa semua kan. Kalau Allah tak buka pintu hati dia kan, takkan datang kepada you. Jadi, you kena submit doa. Wajib submit doa. Okay? Doa, usaha, selebihnya kita tawakal. Dia tak datang hari ni, mungkin dia datang besok. Dia tak datang besok, mungkin dia datang minggu depan. Dia tak datang minggu depan, mungkin datang bulan depan. Yang penting kita jangan putus asa. Okay, sama juga ni story FB. Story FB. TikTok ni kita kena belajar sikit lah. Pergi belajar dengan Dila Amira. Dia ratu TikTok kita. So boleh belajar dengan dia. Okay. Alright. Next. Okay. Start ada group WhatsApp sendiri. Once you dah jadi introducer, ataupun you dah jadi dealer, tak kira lah you baru ke, you lama ke, you wajib ada group WhatsApp ataupun Telegram sendiri. Wajib ada grup sendiri. Okay, grup yang Dr. Wida ada tu, yang tu boleh you terpulang lah, you nak add dia orang masuk kat situ ke, okay, ataupun macam mana terpulang lah. Tapi grup WhatsApp sendiri pada saya patut ada dan wajib ada. Macam mana Dr. Wida tu ada grup WhatsApp dia, kita kena follow apa yang dia buat. So kita pun kena ada grup WhatsApp kita sendiri untuk tim kita, untuk rakyat kita. Sebab kadang-kadang cuaca ni berbeza-beza. Cuaca dekat grup Dr. Wida lain. Mungkin dekat grup kita tu lain. Kadang dihujani, kadang yang kat sini hujan, kadang kat sini terang benderang. Macam tu kan. So,
whatever kita pun kena ada ilmu. Sebab tu kena masuk kelas ni. Sebab tu kena attend kelas ni. So kita kena ada ilmu. Nak sharing dengan kita punya rakyat-rakyat kita, tim-tim kita ni. Dia consider anak-anak kita lah. So anak-anak kita jangan mengharapkan orang lain jaga. Kalau sekarang realiti hidup, anak kena hantar nursery, kena hantar semua kan. Yang ini hantar nursery juga. Okey, hantar nursery tu masuk dalam grup Dr. Vida lah kan. Tapi dalam grup sendiri pun kena ada juga. Kita kena jaga juga. Okey. Senang kita nak update dengan harga, dengan apa semua kan. Senang nak update berita-berita semasa ke apa ke semua. So kat sinilah kita nak update. Takkan kita nak pergi hantar dekat seorang-seorang kan. Tak kira lah. You ada 2 orang pun bermula dengan 2 orang. Sebab saya pun dulu bermula dengan seorang je. Saya seorang. Kemudian ada seorang. Pasal ada 2 orang. Ada 3 orang. Start buat grup WhatsApp. Okay, start buat grup WhatsApp. Daripada seorang, dia dah grow jadi 200 orang. Dah grow jadi 200 lebih orang. Macam itulah. Benda ni bermula dengan seorang. Okay. So jangan kata, alah saya sikit je ada 2-3 orang. Sebab daripada 2-3 orang itulah dia akan grow. Right? So yang kelima, duplikasi lah. Okay, so bila dah ada grup WhatsApp, kat situlah you nak mengajar. Nak mengajar tim. Sebab kita pun kadang-kadang mungkin kawan-kawan yang join tu jauh kan. Takkan kita hari-hari nak pergi jumpa dia. Okay. So kat sinilah kita nak ajar dia. Okay. So kena buat duplikasi. Kita ajar dia dan dia ajar orang bawah dia. Okay. Barulah kita ni tak penat sangat. Okay, yang keenam. Bila dah berlaku duplikasi, maka berlakulah passive income. Inilah cerita dia kan. Kita nak cerita pasal income je sebenarnya. Right? So passive income. Berlakulah passive income. Right? Yang ketujuh adalah target lah. Walaupun kata Quantimeter ni tak meletakkan target. Okay? Tak meletakkan target kat mana. Sebulan berapa kita kena capai apa semua kan. Tapi kita letak target untuk diri kita sendiri. Alright? Okay. Saya kena laju sikit lah ni sebab dah ni kan. Okay, so jangan berandai-andai. Ni dah nak habis dah. Jangan berandai-andai. Jangan berkalau-kalau. Okay, jangan berandai-andai. Jangan berkalau-kalau. Macam tadi saya bagi tahu kan. Janganlah pergi cakap, oh ni tak nak ni. Orang ni tak ada duit ni. Kalau aku bagi tahu dia ni kan, dia nak ke tak nak dia tak nak ni. Alah, tak nak. Alah, takut lah. Alah, macam tu. Jangan macam tu. Larung je. Orang Johor kata larung je. Jalan je. Sharing je. Dia nak rezeki kita, rezeki dia. Dia tak nak, belum lagi rezeki. Jangan tinggalkan tapi jangan tunggu. Macam tu. Jalan terus. Yang tak nak kita KIV dulu. So, just start sharing. Right. Okay. So, masa depan kita dibentuk oleh apa yang kita lakukan hari ni. Bukan esok-esok Jangan tangguh-tangguh. Ni istilah dia sebenarnya bukan esok-esok ni. Jangan tangguh-tangguh. Of course lah esok-esok kita pun nak buat sharing. Tapi orang kata nantilah. Yang nanti-nanti tu memang takkan ada result. Okay. Dah sharing dah. Dah sharing. Dah macam-macam lah kan. Hari ni kita WhatsApp dia blue tick. Hari ni esok kita WhatsApp dia pun dia blue tick juga. Don't give up. Sebab nak jadi merchant tak boleh give up. Sama juga macam Dr. Vida kan. Sebab dia tak give up lah dia sampai ke merchant. Kalau dia give up, tak mungkin dia berada di merchant. Alright. So, lagi satu. Jangan tinggalkan circle. Okay. Sibuk macam mana pun kita as a leader ke, kita memang niat nak jadi leader ke, whatever info yang ada dekat dalam group tu, jangan tinggal. Kalau kita tertinggal info, habislah. Takkanlah kita nak tanya benda yang sama je tiap-tiap hari kan. Asyik kita tanya benda yang sama. Bukan tak boleh bertanya, boleh. Tapi kalau orang kata tanya benda yang sama berkali-kali tu macam tak best lah kan. So jangan tinggalkan circle, jangan tinggalkan team. Sebab kita dalam bisnes emas ni dia memerlukan untuk kita tahu info-info semasa. Untuk kita tahu info-info semasa. Alright.
Habis. Sekian, terima kasih jumpa anda sebagai merchant. Itu sahaja perkongsian saya malam ni kan. Ada lagi sebenarnya nak cerita tapi memandangkan saya dah makan masa sampai dah pukul 11 dah ni kan. So, saya mengharapkan perkongsian saya malam ini dapat memberi manfaat lah. Tak banyak, sikit. Tak sikit, adalah. Ada dapat memberi manfaat kepada semua.